Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini kami akan membentangkan mengenai KFC dan juga McDonald, dan terima kasih kami ucapkan kepada Puan Ayu kerana sudi mendengar pembentangan kami. Okey, sebelum itu saya akan memperkenalkan 6 orang ahli kumpulan saya, iaitu yang pertama ialah Nurul Ain, yang kedua Nur Aina Syazwana, yang ketiga Humairah, yang keempat Siti Nur Emilia Natasha, yang kelima ialah Nur Irish Adira, dan yang keenam ialah saya, iaitu Amy Farina, dan seterusnya. Dan ini adalah isi kandungan yang akan dibentangkan pada hari ini, yang mengandungi 8 isi, iaitu yang pertama ialah background of restaurant, yang kedua restoran product and price, yang ketiga pricing method, yang keempat ialah product mix pricing strategy, dan yang kelima ialah price adaptation, yang keenam competitors price change, yang ketujuh ialah pricing issues, dan yang ke-8 ialah conclusion. Baiklah, saya akan teruskan dengan nombor 1, iaitu background of restaurant. Seperti semua orang tahu, McD dan KFC ni merupakan produk makanan segera yang paling digemari oleh semua orang di seluruh Malaysia, di mana McDonald popular dengan hamburgernya dan KFC popular dengan ayam goreng yang selalu menjadi hal yang pertama muncul di minda semua orang. Hal ini demikian kerana kedua-dua produk ini telah dikenali semua orang dengan identitinya dan keenakan rasa mereka. Seterusnya, saya akan membentangkan latar belakang mengenai McDonald dan juga KFC. McDonald, kelahiran McDonald adalah bermula dari Raymond Albert Kroc, yang merupakan seorang pengedar eksklusif susu shake yang disebut sebagai Marty Mizer, dan sementara itu dua saudara lelaki iaitu Richard dan juga Maurice memiliki dan mengendalikan sebuah restoran di San Bernardino, California pada tahun 1950. Oleh itu, Ray Kroc ni bertemu dengan kedua beradik ini untuk memperoleh hak franchise daripada mereka untuk menjalankan restoran McDonald. Kemudian pada tahun 1955, Ray Kroc ni mengasaskan McDonald dan membuka restoran pertama di Des Plaines, dan McDonald terus berkembang menjadi organisasi restoran terbesar di dunia. Sehingga hari ini terdapat lebih daripada 33,000 restoran McDonald di 119 negara. Tetapi pada tahun 1984, Ray Kroc ni telah meninggal. Walau bagaimanapun, legasinya tetap diteruskan sehingga hari ini, dan pada tahun 1982, restoran McDonald ni yang pertama telah dibuka di Malaysia, iaitu di Jalan Bukit Bintang, Kuala Lumpur. Dan seterusnya adalah KFC. KFC adalah nama pendek bagi Kentucky Fried Chicken, yang merupakan salah satu restoran makanan segera yang digemari oleh orang Malaysia. Selepas McDonald, KFC adalah restoran franchise makanan segera yang kedua terbesar di dunia, dan KFC juga ditubuhkan pada awal tahun 1950 oleh pengasasnya, iaitu Colonel Sanders, dengan 11 jenis ramuan dan rempah. Colonel Sanders ni berjaya mencipta nama KFC. Sebab utama kejayaan membina nama KFC ni adalah kerana Colonel Sanders ni mempunyai konsep perintis yang sangat hebat, iaitu konsep franchise restaurant. Dan pada hari ini, KFC mempunyai lebih daripada 17,000 cawangan 105 negara, dan pada tahun 1973, restoran KFC pertama dibuka di Malaysia di Jalan Tunku Abdul Rahman, dan pada tahun 2012, terdapat lebih 500 KFC yang tersedia di Malaysia dan jumlahnya makin meningkat. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Aina Syazwana binti Safawi. Pada hari ini saya ingin meneruskan lagi perbincangan antara restoran KFC dan restoran McDonald. Di sini saya membentangkan mengenai restoran product and price. Seperti mana yang kita tahu, restoran KFC dan McDonald ini menjual dan menawarkan makanan ringan kepada para masyarakat. Kenapa saya nak cakap berkaitan produk dan harga dia? Dari segi harga, masyarakat boleh memilih sama ada nak yang a la carte, nak yang set, nak yang combo, nak yang family set. Kiranya restoran ini menawarkan harga yang mampu untuk semua masyarakat rasa. Di mana kalau
bagi saya ini untuk apa mereka buat. Ini adalah strategi restoran tersebut untuk menarik minat pelanggan, untuk menarik lagi banyak perhatian pelanggan, bagi menggalakkan pelanggan membeli di restoran mereka. Okey, apa beza ayam McD dan KFC? Okey, saya bagi contoh. Kalau kat McD kita ada a la carte, bundle meals, family meals dan value meals. Okey, keempat-empat ni juga adalah berbeza. Kalau a la carte, contoh, okey, saya nak pesan a la carte burger. Itu just burger sahaja. Tak ada air, tak ada apa. Itu a la carte. Tapi harga dia kalau untuk 3 pieces ayam a la carte berharga RM15.87. Okey, kalau bundles meal. Okey, bundles meals kita ada 9 ketul ayam, di mana 9 ketul ayam saja, tiada air dan tiada nugget apa semua. Itu harga RM51.89. Itu bagi siapa yang mahu bundle meals tapi tak ada, cuma menggalakkan lagi orang beli. Okey, kalau family meals pula. Family meals ni dia macam set yang besar untuk satu family. Dia ada 3 ayam, dia ada 3 burger, dia ada 3 air, 3 nugget, 3 kentang. So memang bagus untuk family mana nak makan. So kat sini harga dia RM42.44. Okey, di mana juga value meals. Value meals ni macam kita katakan set. Okey, saya nak value meals set A. Then diorang akan bagi 3 pieces ayam and kentang plus air berharga RM20. So dekat situ pelanggan boleh pilih nak yang mana satu. Terutama kalau waktu lunch, ramai orang ambil value meals. Ramai masyarakat ambil value meals sebab apa? Sebab jimat. Antara kalau nak ambil a la carte, just a la carte dah mahal. So better orang akan ambil yang set. Dari situ McDonald pandai menarik perhatian pelanggan untuk membeli yang set punya dari berbanding a la carte. Okey, so kat situ pelanggan boleh pilih. Better saya ambil a la carte, better saya ambil yang set. Takkan saya nak ambil a la carte, rugi, tak ada apa, just dapat makanan je. Nanti nak beli asing-asing agak rugi dan diorang kena tambah duit, so mahal. Okey. Okey, kalau KFC pula dia ada 3, iaitu family bucket, box meals dengan value combos. Okay, family bucket ni sesuai sangat kalau nak makan bersama rakan, bersama family. Dia ada macam 9 pieces ayam. Okay, kita boleh dapat coleslaw, kentang. Kalau kita yang hidup family mesti kita baca tahu kan. So harga kat situ baru about RM59.99. Kalau box meals tu dia ada macam satu burger, dia ada satu ayam dan satu kentang, satu air. Itu sesuai untuk kalau macam makan time tengah hari atau makan malam. Okay, value combos ni dia macam McDonald tadi. Dia ada 2 pieces ayam, satu kentang and satu air. So itu berharga RM16.99. Bagi saya, family banyak sukakan KFC sebab apa? Sebab dia lagi murah and lagi kenyang. Sebab apa? Dalam family bucket ni boleh dapat 9 pieces, 9 ketul ayam, satu coleslaw, satu kentang yang besar and satu botol yang besar tu berharga RM59.99 berbanding family meals yang saya cakap tadi, 2 burger, 2 ayam, 2 nugget, 2 kentang and 2 air berharga RM42.44. Memang bagi apa yang saya cakap ni, KFC lagi pricey. Tapi kalau kita tengok balik, mana yang lagi kenyang? Kalau macam family meals dua-dua tu seolah-olah macam kita makan 2 orang dan kita bagi-bagikan macam tu je. So dekat sini kan, strategi KFC dan McDonald ni sangat bagus. Sebab apa? Dia boleh menggalakkan pelanggan memilih, okay, nak yang ni ke yang ni, yang ni ke yang ni, nak saya pilih yang McD ke, nak saya pilih yang KFC. Tapi mostly family akan memilih KFC. Sebab apa? Sebab dia sangat murah and berbanding daripada KFC, dan murah dan dia punya juadah yang banyak. Okay, dan KFC dan McD ni menawarkan pelbagai pilihan bagi memudahkan pelanggan untuk membuat pilihan seperti mana saya sebut tadi. Pilihan untuk apa? Nak yang bundle meals ke, nak yang value combos ke, nak yang family bucket ke. So kat situ diorang boleh tengok diorang punya bajet berapa. Kalau bajet diorang itu, so itulah diorang boleh beli. Kalau diorang tak ada bajet, so diorang boleh ubah ke benda lain. Okay, kalau bagi pendapat saya,
pelanggan akan ramai membeli yang set berbanding a la carte. Seperti mana yang saya beritahu tadi, a la carte hanya mendapat makanan saja tetapi tiada dapat apa-apa side dish ataupun air. Kalau saya sebagai seorang pelanggan pun, kalau saya pergi ke McD, saya juga akan membeli yang set. Saya tak akan membelinya a la carte. Sebab apa? Sangat rugi ya. Satu hidangan sahaja, satu hidangan makan tu saja berharga berbelas-belas. Why not kita beli yang set? Okey, itu sahaja dari saya. Terima kasih. Okey, yang seterusnya akan dibentangkan oleh saya, Nur Aisyah Dira binti Rasmati, dan nombor matrik 15 DPR 18F2005, di mana saya akan membentangkan tentang pricing method yang digunakan oleh syarikat McDonald dan juga KFC. Yang pertama, mereka menggunakan kaedah going rate pricing. Going rate pricing, syarikat yang meletakkan harga berdasarkan pesaing-pesaing mereka dengan tidak memberi perhatian terhadap kos dan permintaan pelanggan mereka. Syarikat juga boleh meletakkan harga yang lebih kurang, harga yang lebih rendah dan juga harga yang lebih tinggi daripada pesaing mereka. Okey, syarikat di mana syarikat KFC dan McDonald meletakkan harga berdasarkan pesaing-pesaing mereka. Seperti yang kita tahu, ramai pesaing mereka yang telah menawarkan perkhidmatan yang lebih kurang seperti mereka. Antaranya Burger King, Pizza Hut, Subway, Domino's dan juga Starbucks. Mereka telah menawarkan perkhidmatan makanan segera di mana sahaja mereka ayam goreng, kentang goreng dan juga hamburger yang hampir sama dengan perkhidmatan KFC dan McDonald. Oleh itu, syarikat KFC dan McDonald perlulah melihat harga dan juga kualiti yang ditawarkan oleh pesaing mereka bagi memastikan kedudukan mereka sebagai sebuah syarikat yang terunggul di Malaysia dapat dikekalkan. Selain itu, mereka juga perlulah menambah baik kualiti dan faedah yang dikenakan oleh produk mereka bagi menarik lebih ramai pelanggan mereka. Okey, yang kedua adalah market pricing. Market pricing merupakan elemen yang dipilih oleh syarikat bagi menambah keuntungan mereka. Jadi, syarikat KFC dan juga McDonald perlulah menambah kesemua kos yang telah dikeluarkan untuk menghasilkan produk mereka. Contohnya satu set sneaker plate yang ditawarkan oleh syarikat KFC bernilai RM20 dan mereka mengambil untung sebanyak RM4 per unit. Okey, kaedah yang terakhir yang digunakan oleh syarikat McDonald dan juga KFC, mereka menggunakan kaedah value pricing, di mana pemasar meletakkan harga berdasarkan kualiti atau faedah produk mereka. Jika harga suatu produk mereka terlalu mahal, pelanggan mereka akan mendapatkan faedah yang lebih banyak. Dan jika harga yang lebih murah, pelanggan mereka akan mendapatkan faedah yang sedikit. Sebagai contoh, syarikat KFC menawarkan pilihan set combo terhadap pelanggan mereka, di mana pelanggan mereka perlulah membayar harga yang sedikit tinggi bagi mendapatkan ayam goreng yang lebih yang banyak. Set combo ini selalunya dimakan untuk mereka bersama keluarga kerana terdapat banyak ketuk ayam dan juga harga dia yang terlalu mahal. Yang seterusnya saya akan menyerahkan pembentangan kepada presenter yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur binti Yohanes daripada DPR 4A. Nombor matrik saya adalah 2011. Seterusnya saya akan terangkan bagi jawapan nombor 4, iaitu produk mix strategy pricing. Terdapat 5 produk mix strategy pricing. Yang pertama sekali ialah product line pricing, product feature pricing, captive product pricing, by-product pricing dan last sekali ialah product bundling pricing. Hanya 3 sahaja daripada 5 itu yang syarikat KFC dan McDonald gunakannya. Okay, yang pertama sekali adalah product line pricing. Selanjutnya syarikat akan reduce barisan produk. Syarikat akan mengembangkan barisan produk yang sedia ada. Okay, sebagai contohnya KFC dan McDonald. KFC dan McDonald ni menggunakan harga yang berbeza-beza disebabkan
setiap produk tu mempunyai persaingan yang berbeza-beza. Selalunya di luar negara, syarikat KFC dan McD ini menggunakan persaingan harga yang berbeza-beza kerana berlainan, kerana di luar negara mempunyai perbezaan yang sangat besar dengan global yang ada di sini. Yang kedua ialah optional feature pricing. Banyak syarikat yang menawarkan produk atau ciri pilihan bersama dengan produk utamanya. Sebagai contohnya KFC mengeluarkan satu set jimat box, iaitu terdapat dalam tu dapat burger, minuman dan ayam. Pelanggan boleh membuat pilihan sama ada untuk membeli secara set jimat tu ataupun membeli secara ala carte. Yang ketiga ialah product bundling pricing, iaitu membeli secara bundle atau secara kuantiti yang banyak. Sebagai contoh McDonald dan KFC. McDonald mengeluar dalam menu McDonald tu akan ada set, setiap tu ada set, terdapat minuman, ayam dan burger. Pelanggan akan lebih suka untuk membeli secara set berbanding membeli secara ala carte, disebabkan harga yang jauh lebih murah berbanding membeli satu-satu. Selalunya pelanggan akan membeli secara set lah. Terima kasih. Seterusnya saya akan membentangkan tajuk yang kelima, iaitu price adaptation. Iaitu yang pertama ialah price discount, iaitu ganjaran untuk pembayaran pembelian pada jangka masa yang ditentukan. Maksudnya harga diskaun yang diberikan kepada pelanggan apabila mereka membuat pembelian pada masa yang ditetapkan. Selepas dari masa tersebut, ia akan kembali kepada harga asal. Dan KFC telah melakukan harga diskaun kepada pelanggan dengan menawarkan 3 set combo untuk 2 pieces ayam dengan harga RM33 berbanding dengan harga biasa. Oleh itu, pelanggan boleh mendapatkan harga diskaun yang ditawarkan oleh KFC dengan tarikh yang tertentu. Sekiranya mereka terlepas dari tarikh tersebut, harga tersebut akan kembali kepada asal. Begitu juga dengan McDonald, di mana ia menawarkan harga diskaun sebanyak 60% kepada pembeli untuk mendapatkan 7 sets Mac Value, dan pelanggan boleh memenuhi syarat yang ditentukan untuk mendapat harga diskaun yang ditawarkan oleh McDonald's. Seterusnya ialah promotional pricing, iaitu harga promosi, di mana strategi penjualan jenama mengurangkan harga sementara untuk menarik prospek atau pelanggan. Kat sini saya akan memberi contoh harga promosi yang dilakukan oleh McDonald dan juga dan KFC pada Hari Merdeka. Banyak restoran makanan dan juga minuman menawarkan tawaran berbaloi untuk pelanggan dengan harga yang lebih jimat pada Hari Merdeka. Harga promosi yang ditawarkan oleh McDonald adalah pelanggan yang membuat pembelian McCafe dengan harga RM12.99 akan mendapat satu set, iaitu satu cup kopi dan juga satu kek. Manakala KFC juga menawarkan harga promosi dengan menawarkan 3 set combo untuk 2 pieces ayam dengan harga RM33. Oleh itu, promosi yang dijalankan tersebut adalah ditetapkan pada tarikh tertentu bersempena Hari Kemerdekaan. Maksudnya kalau pelanggan dah lepas pada tarikh yang ditetapkan itu, harga tersebut akan kembali asal dan pelanggan tidak berpeluang untuk mendapat harga promosi yang ditetapkan. Dan yang ketiga adalah segmented pricing, di mana kumpulan pelanggan yang berbeza akan diberikan harga yang berbeza mengikut faktor umur, tetapi menjual produk yang sama. Maksudnya KFC dan McD ni ia akan menjual harga yang sama kepada pelanggan mereka, tetapi harga tersebut akan dijual mengikut faktor umur dari segi kalangan orang dewasa dan juga kanak-kanak. Kemungkinan harga kanak-kanak adalah lebih murah berbanding dengan harga dewasa. Assalamualaikum diucapkan kepada Puan Ayu. Nama saya Siti Nur Emilia Natasha binti Nur Zamri, nombor matrik 15 TPR 18F 2021. Saya akan membentangkan mengenai bagaimana pemasar bertindak balas terhadap perubahan harga pesaing bagi McDonald dan juga KFC. KFC maintain price. KFC bertindak balas terhadap perubahan harga pesaing dengan mengekalkan harga produk mereka dari harga pesaing. Ini kerana mereka percaya bahawa pelanggan mereka dapat bertahan dengan baik dan mereka mempunyai pelanggan yang setia terhadap produk mereka. Contohnya,
walaupun ada pesaing yang menjual ayam dengan harga yang lebih rendah ataupun harga yang lebih tinggi, KFC tetap mengekalkan harga ayam mereka kerana mereka yakin bahawa rempah ratus yang mereka gunakan tidak sama dengan pesaing dan ia dapat mengekalkan pelanggan sedia ada mereka. Seterusnya adalah McDonald. Sama seperti KFC, McDonald juga bertindak balas terhadap perubahan harga pesaing dengan mengekalkan harga produk mereka dari harga pesaing. Pemimpin mungkin mengekal harga dan margin keuntungannya kerana McDonald percaya bahawa ia boleh kehilangan terlalu banyak keuntungan jika menurunkan harganya. McDonald menjaga harganya dari pesaing. Ini kerana dengan mengekalkan harga, mereka masih mendapat keuntungan yang tinggi. Mereka menaikkan harga dengan hanya mengeluarkan produk baharu. Contohnya, walaupun ada banyak pesaing yang mengeluarkan burger dengan harga yang lebih rendah, McDonald tetap mengekalkan harga burger mereka kerana mereka yakin bahawa pelanggan yang sedia ada adalah pelanggan yang setia dan sanggup berbelanja untuk membeli produk mereka. Seterusnya adalah raise perceived quality. KFC dapat mengekalkan harga mereka tetapi memperkuatkan nilai tawaran atau meningkatkan kualiti penawarannya. KFC membuat makanan yang cenderung lebih berkualiti daripada pesaingnya. KFC meningkatkan kualiti mereka dengan membuat drive-thru iaitu pandu lalu bagi memudahkan pelanggan yang malas untuk turun ke restoran untuk membuat pesanan. KFC juga mengeluarkan produk baru setiap tahun supaya ia dapat mengekalkan produk mereka di dalam minda pelanggan. Seterusnya, KFC juga memberikan kupon diskaun kepada pelanggan. Dengan adanya kupon diskaun itu, pelanggan akan datang lagi untuk membuat pembelian kerana mereka mahu menggunakan kupon diskaun tersebut. Selain itu, KFC juga meningkatkan kualiti mereka dengan menyediakan Wi-Fi bagi memudahkan pelanggan untuk membuat kerja yang berkaitan dengan penggunaan internet. Dengan itu, ia dapat menghilangkan rasa bosan pelanggan. Dengan adanya Wi-Fi di dalam restoran, pelanggan akan hilang rasa bosan sewaktu menunggu makanan mereka kerana mereka boleh melayari laman sosial seperti Facebook, Instagram dengan adanya Wi-Fi yang telah disediakan. KFC adalah jenama terkenal sebagai makanan segera atau makanan cepat saji. Produk ini boleh dibeli dalam beberapa cara seperti makan di restoran, kemudahan pandu lalu, bawa pulang dan penghantaran KFC. Di samping kemudahan membeli KFC, ia juga mempunyai pakej istimewa seperti pakej KFC murah, pakej keluarga dan pakej ulang tahun. KFC juga membuat penambahbaikan pada perkhidmatan mereka. Pelanggan yang sedang menunggu makanan yang belum siap dimasak untuk dibawa pulang akan diberi minuman percuma. Ini menjadikan pelanggan berasa dihargai dan tidak menunggu lama. Seterusnya, McDonald mengekalkan harga tetapi mengukuhkan nilai tawaran atau meningkatkan kualiti penawarannya. McDonald meningkatkan produk, perkhidmatan dan komunikasi mereka. McDonald meningkatkan kualiti mereka dengan membuka pandu lalu. Pembukaan McDonald pandu lalu atau drive-thru di kawasan dan laluan yang menjadi hubungan utama daripada satu tempat ke tempat yang lain. Dengan penyediaan ruang ini, ia akan memudahkan pelanggan dan mereka tidak perlu keluar daripada kereta untuk membeli di restoran McDonald, sama seperti KFC. Berbeza dengan fast food yang lain, McDonald juga meningkatkan kualiti mereka dengan membuka restoran mereka 24 jam. Ia memudahkan pelanggan yang pulang lewat untuk membeli makanan. McDonald juga turut menyediakan televisyen di restoran dan menyediakan Wi-Fi secara percuma. Televisyen tersebut dapat menarik pelanggan untuk makan di restoran sambil menonton televisyen. Wi-Fi yang disediakan dapat memudahkan pelanggan untuk mengakses internet untuk melakukan kerja dan sebagainya. Kaedah resepi baru di McDonald akan dijual pada musim-musim tertentu, seperti musim perayaan. Iklan McDonald yang disiarkan di televisyen berubah mengikut festival. Ia juga mengikut trend. Walaupun muzik K-pop dan Korea diterima dengan baik, spicy Korean burger diperkenalkan.
Contohnya, McDonald mengeluarkan spicy Korean burger kepada pelanggan kerana trend sekarang adalah trend Korea di mana masyarakat banyak mengikut Korea yang sukakan kepedasan. McDonald menyediakan perkhidmatan penghantaran ke rumah. Pelanggan yang malas untuk keluar rumah, mereka boleh membuat pesanan melalui online sahaja. McDonald menaikkan kualiti produk mereka, menaikkan lagi kualiti produk mereka dengan mengeluarkan makanan untuk kanak-kanak. McDonald tidak menumpukan kepada golongan dewasa sahaja, malah turut mensasarkan produk mereka kepada kanak-kanak. McDonald mengeluarkan Happy Meal Set yang sesuai untuk kanak-kanak. Dengan itu, ia dapat menarik lebih banyak lagi pelanggan yang datang untuk membeli ke restoran mereka. Seterusnya, launch low price fighter line. Salah satu respon terbaik adalah dengan menambah item dengan harga lebih rendah ke garis atau membuat jenama harga rendah yang terpisah. KFC bertindak balas terhadap perubahan harga pesaing adalah dengan melancarkan garis pejuang harga rendah iaitu launch low price fighter lines. KFC sentiasa mempunyai pelbagai cara untuk memanjakan lidah para pelanggannya. Salah satu cara yang digunakan ialah dengan membawa produk baru seperti crunchy tandoori yang disukai oleh semua pelanggan kerana harga yang berpatutan dan rendah. Crunchy tandoori ini boleh didapati dalam set combo lengkap bersama coleslaw, kentang putah dan minuman Pepsi dengan harga RM15.49 sahaja. Selain itu, pelanggan juga boleh dapatkan box meal yang dilengkapi dengan burger zinger dan kentang goreng bersama satu ketul ayam crunchy tandoori dengan harga yang sama iaitu RM15.49. Kaedah resepi baru akan mula dijual pada musim-musim tertentu seperti perayaan dan biasanya dihasilkan dengan harga yang rendah dan berpatutan. Produk baru tidak hanya diuji dengan teliti dalam penyelidikan kualitatif dan kuantitatif, tetapi juga diuji di wilayah dan disokong oleh komunikasi di atas talian dan di dalam kedai. Increase price dan improve quality. McDonald bertindak balas terhadap perubahan harga pesaing dengan menaikkan harga dan meningkatkan kualiti. Pemimpin mungkin menaikkan dan memperkenalkan jenama baru untuk mengurangkan persaingan antara pesaing. Strategi ini berkesan digunakan dan memberikan gambaran yang lebih elit. McDonald mengeluarkan produk baru dengan menaikkan harga dan kualiti. Ini kerana McDonald adalah jenama terkenal dan mempunyai pelanggan yang setia. McDonald memfokuskan produk mereka kepada mereka yang tidak peka terhadap harga. McDonald menggunakan strategi produk sementara di mana mereka mengeluarkan produk baru untuk menarik pelanggan untuk membeli dalam jangka masa yang telah ditentukan. Dengan menggunakan strategi ini, pelanggan akan segera membeli kerana ingin mencuba produk baru seperti McFlurry Blueberry. McDonald meletakkan harga yang sedikit tinggi dan kualiti yang bagus dan memberi kepuasan kepada pelanggan yang membeli. Contohnya, Thai Green Curry Burger yang dikeluarkan pada tahun 2020 dengan harga RM19.49. Walaupun harga yang mahal, tetapi ramai pelanggan yang membeli kerana kualiti burger tersebut bagus dan memenuhi kepuasan dan kehendak mereka. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Humaira Abdul. Saya akan menerangkan mengenai prices issues in between McDonald's and KFC. Sebelum itu saya akan menerangkan maksud bagi prices issue. Setting prices is an important element of a competitive marketplace and there are laws governing the rules of a fair play in pricing. Ianya bermaksud menetapkan harga adalah elemen penting dari pasaran yang kompetitif dan ada undang-undang yang menetapkan peraturan yang adil dalam penetapan harga. Ini menerangkan bahawa setiap penetapan harga mempunyai undang-undang yang mengawal setiap harga yang ditetapkan. Bermaksud harga tidak boleh sewenang-wenangnya ditetapkan. Ianya mempunyai peraturan yang perlu dipatuhi. Baik. Jadi isu yang terlibat ataupun yang ada dalam di antara McDonald's dan KFC adalah international pricing. Sebenarnya ianya ada 4, tetapi yang hanya terlibat adalah international pricing. Okey. Yang pertama ialah companies that market their products internationally must decide what prices to charge in different countries in which they operate. Bermaksud setiap
syarikat mestilah menentukan harga yang ingin dipasarkan di dalam negara yang mereka ingin pasarkan produk mereka. Bermaksud mereka perlulah ada harga yang tetap sebelum produk itu dipasarkan. Kedua, most companies adjust their prices to reflect local market conditions and cost consideration. Maksudnya ialah sebilangan besar syarikat menyesuaikan harga untuk menggambarkan keadaan pasaran, tempatan dan pertimbangan kos. Dan yang terakhir, price that a company should charge in a specific country depends on many factors, including economic conditions, competitive situations, laws and regulations, development of the wholesaling and retailing system. Ianya bermaksud harga yang harus dikenakan oleh syarikat di negara tertentu bergantung pada banyak faktor, dan ianya mengandungi 4 faktor. Yang pertama adalah keadaan ekonomi, kedua keadaan kompetitif, ketiga undang-undang dan peraturan, dan yang terakhir pengembangan sistem pemburuan dan perusahaan. Jadi kesimpulan yang boleh dibuat, McDonald's dan KFC perlu peka dalam menetapkan harga mereka sebelum mereka memasarkan produk mereka pada negara yang mereka ingin pasarkan, kerana setiap negara mempunyai rules and regulation yang berbeza. Jadi kedua syarikat international ini perlu peka. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum, ucapkan kepada Puan Ayu. Nama saya Siti Nur Imelin Natasha binti Zamri, nombor matrik 15 DPR 18F 2021. Saya akan menerangkan kesimpulan. Fast food adalah perniagaan bernilai berbilion dolar di seluruh dunia. KFC dan McDonald, kedua-dua nama ini sinonim dengan industri makanan segera. Kedua-duanya kekal sebagai pilihan makanan segera berkualiti tinggi. Mereka memerlukan banyak strategi untuk menarik pelanggan membeli produk mereka. Kedua-dua mereka mempunyai kebaikan dan keburukan yang tersendiri. Seperti yang diperhatikan, KFC dan McDonald dapat disimpulkan bahawa McDonald telah mencapai kedudukan pasaran secara global yang cukup baik dibandingkan dengan KFC. Perkembangan produk KFC perlu ditingkatkan dan ia harus mencuba pelbagai jenis produk makanan segera untuk bersaing. Pemasaran KFC terhad kepada golongan muda dan kelas menengah atas. Jadi, perlu memperluaskan liputan pelanggannya dengan kaedah harga rendah dan memperkenalkan beberapa produk berorientasikan kanak-kanak seperti McDonald Happy Meal. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.